Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. A'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidarain amin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan bukan ia arad, iaitu sifat yang berubah-ubah, yang tiada sah terasing daripada jirim, seperti warna putih, kuning, gerak, diam, rasa, bau, suara, sejuk, panas, muda, tua dan lain-lainnya daripada sifat a'rad. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah daripada dia semata, masih ada kita, alhamdulillah, dia beri kita nikmat Islam. Melalui mak ayah kita Islam, dihukumkan kita Islam, alhamdulillah. Dengan Islam kita perolehi melalui proses tu, Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia sekali lagi, dia mudahkan kita untuk taat, dijauhkan kita daripada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia dia juga diberi kita keterbukaan hati, lembut hati untuk nak belajar, nak faham perjalanan agama dan benar-benar nak jadi orang agama, menjauhkan larangan-larangan agama dan taat patuh pada perintah siapa yang mensyariatkan kita agama, alhamdulillah. Syukur beri kepada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, hati dengan penuh terbuka, datang dengan penuh rela untuk mempelajari bab macam mana nak mengenal Allah Ta'ala yang Maha Esa supaya dapat mentauhidkan dia setiap masa, alhamdulillah. Sambungan kita nak bicara masih dalam bab mukhalafah lil hawadis. Dasar kita nak belajar semua ni di atas prinsip ayat muhkam dia, la ilaha illallah. Allah mesti ilah, dia satu-satunya ilah, makhluk takkan duduk tempat ilah sama sekali. Bila ilah mesti sempurna, selain daripada bersifat uluhiyah, bersifat ilah, bersifat Tuhan, mesti naqis, mesti kurang. Makhluk tak ada satu pun dengan zat dia sempurna. Kalau ada pada makhluk ni nampak zat makhluk sempurna, dia bukan dengan zat makhluk tu sendiri sempurna, bahkan dia adalah daripada Allah yang Maha mengurni, baik dari sudut zat makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk, milik makhluk, semua daripada Allah yang mencipta makhluk. Adapun yang memang sempurna dari sudut zat dia, sifatnya, perbuatan dia, milik dia, hanya Allah. Dulu, kini, selamanya takkan terubah hukum hakam tu. Inilah dasar ilmu yang kita wajib belajar, atau istilah ilmu tauhid ni dipanggil ilmul yaqin. Inilah sekurang-kurang ilmu iman yang kita kena nak faham, dan dengan faham ilmu iman ni nak boleh pula tasdik dalam hati, yang qalbi kita boleh meyakini apa yang telah kita faham daripada ilmu iman itu dan benar-benar dapat iman. Dan bila sebut iman,
isyarat Nabi SAW, dia kata al-imanu huwal yaqin. Iman ni adalah yaqin. Bahasa lain yakin ni jazam. Dengan mana putus hati, cerah dengan akal fikiran. Pasal bab iman ni dia bukan dengan bab pandangan mata, bukan dengan telinga, bukan dengan bau, bukan dengan rasa mulut, bukan dengan sentuhan kulit, tapi dengan idrak akal, dengan faham yang telah terima dengan ilmu dan hadam yakin sampai jatuh hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham dengan kita perjalanan semua tu, pasal itu adalah proses-proses untuk dapat iman. Atas kita duduk bicara ni, kita nak iman tak mana ni? Nak faham Allah yang zat dia kita tak boleh bahas sama sekali, pasal zat Allah Ta'ala takkan ada kemampuan makhluk untuk mengenali zat Allah Ta'ala. Kita dari segi keupayaan hanya boleh mengenal pasti zat makhluk. Zat Allah, isyarat Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah Ta'ala ni la tudrikuhul absar. Allah tidak boleh dicapai oleh penglihatan mata. Atas bab akidah yang telah dirumus oleh ulama, tak boleh capai penglihatan ni di mana? Ni masa hidup dunia ni, mata dengan keupayaan kita yang Allah Ta'ala beri atas keupayaan melihat kat dunia ni, takkan boleh mata kita mencapai, mendapat Allah Ta'ala. Tak boleh. Satu, nak faham ke Allah Ta'ala, nak kenal Allah Ta'ala, makrifah ke Allah Ta'ala, bukan alat dia akal. Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah dialah yang memperdapatkan segala penglihatan. Apa maksud ayat Quran tu? Maksudnya semua kebolehan melihat yang ada pada kita makhluk ni, baik malaikat ke jin ke manusia ke haiwan ke, penglihatan yang ada pada makhluk ni tak ada satu pun yang dengan zat makhluk tu sendiri boleh ada kebolehan melihat. Bahkan Allah lah yang yudrikul absar, dialah yang memperdapatkan kebolehan untuk mata kita boleh dapat melihat tu. Allah je, mana ada makhluk kan. Satu, di atas apa yang dia buat kat kita, mata kita takkan boleh nak mencapai dia, melainkan setakat mana yang dia beri kat kita atas maklumat yang terima juga dengan kaedah syarak. Bab melihat Allah Ta'ala ni memang mata kita takkan mampu untuk melihat dan ada keupayaan melihat Allah Ta'ala di atas muka bumi ni. Jadi disyarah, ditafsir oleh ulama, la tudrikul absar tu fi dunya. Pasal kita takkan boleh ada keupayaan untuk memahamkan dan mendapat hakikat zat Allah Ta'ala. Takkan boleh. Satu, kita belajar lepas atas prinsip mukhalafah, laisa kamitsli syai', lam yakun lahu kufuwan ahad. Istilah pun mukhalafah, khalafa yukhalifu, mukhalafatan khilafan, maksudnya berbeza sungguh Allah dengan makhluk. Kita hanya boleh kenal zat makhluk, dan zat makhluk yang kita kenal tu kita baru lepas belajar jirim, jisim kasif, jisim latif, jauhar. Allah subhanallah. Mata kita hanya boleh dapat tu. Mata kita boleh faham, boleh dapat jisim. Mata kita boleh dapat jirim. Mata kita boleh dapat tu saja, boleh ada keupayaan lihat. Tu pun ada sebahagian jirim yang tak boleh dilihat. Tapi masih nama dia makhluk, pasal dia ada sifat-sifat makhluk, ciri zat makhluk. Apa dia? Dia yang melaul faragh, occupied space. Dia mengisi ruang. Dia tersusun daripada juzuk-juzuk, molekul-molekul, zarah-zarah, sekurang-kurangnya satu yang dia mengisi ruang. Nama dia jauhar firid. Kalau bersusun, nama dia jisim kasif, jisim, umumnya panggil jisim. Kalau dia ada tapi dia tak mengisi ruang, kewujudan dia tak memenuhi ruang, tapi dia ada, dia tak boleh nak diperkirakan dan didapatkan
faham dan dipinasikan dia apa dia, tapi dia wujud, dia ada, tapi terlalu seni untuk diceritakan, tapi sabit dia, tak boleh dinafi. Dan dia bukan benda satu, pasal memang dia bukan satu. Yang tu atau istilahnya dipanggil jisim latif, juga makhluk. Allah bukan jisim latif, Allah bukan jisim kasif, Allah bukan jawhar firid, Allah bukan jirim. Dan semua tu sifat makhluk. Bahkan ada makhluk yang kita tak tahu nak cerita apa pun. Apa dia? Roh. Tak boleh tahu pun dia ni occupied space. Subhan, tak tahu pun, tak boleh nak cerita. Adakah dia ni jisim latif dari sudut dia ada roh, tapi macam mana ada roh tu? Siapa boleh cerita hakikat roh? Maksudnya makhluk pun ada makhluk yang kita tak boleh mencerita hakikat zat dia macam mana. Di atas keupayaan kita yang begitu terbatas nak boleh mengenal pasti zat makhluk tu, yang datang isyarat syarahan para ulama, bahkan telah ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, apa dia? Tak mungkin manusia boleh idrak, dapat kan zat Allah Ta'ala. Satu, kita belajar zat makhluk ni nak faham apa? Supaya faham apa ciri-ciri makhluk ni, tanzih pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Makhluk takkan ada boleh apa-apa ciri makhluk disifatkan ke Allah Ta'ala yang ciri tu khas makhluknya. Jangan sampai memakhlukkan Allah Ta'ala. Okay? Itu siapa yang kita belajar. Jadi atas apa yang telah kita sebut yang lepas, jirim, jisim, jauhar, itu adalah ciri-ciri zat makhluk. Zat makhluk. Seterusnya kita nak masuk bicara ni, apa dia? Sifat makhluk. Zat makhluk atau umumnya istilah dia, kalau satu, jauhar firid. Kalau bersusun, nama dia murakkab. Di atas bersusun dan ada dia tu memenuhi ruang, dinamakan jirim. Tu sifat makhluk semua tu. Makhluk semua tu. Allah subhanallah. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Bila dah kenal zat makhluk, jirim, jisim, jauhar, tak dapat tidak setiap zat mesti ada sifat. Jadi zat makhluk macam tu, ada sifat makhluk pula. Atau istilah ilmu tauhid, sifat makhluk dia ada nama khas, dipanggil sifat makhluk ni, itulah nama dia arad. Bahasa lain arad ni sifat. Tapi arad ni sifat yang ada pada makhluk di atas pencirian yang ada pada jauhar. Bila bersusun dengan kaedah-kaedah tertentu, nama dia jisim, dan keupayaan dia mengisi ruang tu jirim, dengan ciri-ciri yang tertentu tu akan menyebabkan ada sifat-sifat tertentu pada makhluk. Sifat yang terhasil daripada susunan struktur yang ada pada makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni, dengan kebolehan dia mengisi ruang pula, akan ada sifat ataupun ciri-ciri, apa lagi istilahnya, sifat, ciri-ciri, apa istilah kalau bunyi sains sikit, variasi. Betul tu punya istilah tu, boleh? Betul? Apa? Variasi kepelbagaian. Maksud apa? Variasi kepelbagaian sifat-sifat yang ada pada makhluk. Variasi yang ada pada makhluk. Ada yang panas, ada yang sejuk, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lembut, ada yang timbul air, ada yang menahan abu, ada yang tak tahan abu, ada boleh terbakar, ada tak boleh terbakar. Dia ada sifat-sifat macam tu. Disebabkan pasal apa? Pasal ciri yang ada pada jauhar, jirim, jisim. Struktur yang berbeza tu menyebabkan arad yang berbeza pada zat makhluk. Allah mustahil sifat macam tu. Pasal tu makhluk. Makhluk, zat makhluk, sifat makhluk,
Jauh bumi dengan langit. Kita dah sebut berbagai bahasa untuk menunjukkan jauhnya perbezaan antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Bahkan prinsip kita nak belajar ni supaya nak faham apa? Bila kita dah faham makhluk ni apa sifat makhluk, Allah Subhanallah, ini bukan sifat dia. Baik. Atau istilah Allah Ta'ala ni bukan ia, Allah Ta'ala ni arad. Jadi arad ni apa? Bahasa terjemah mudah, arad sifat. Dan sifat yang ada pada makhluk dipanggil arad. Sifat yang ada pada makhluk dipanggil arad. Iaitu, baik. Bila sifat yang ada pada makhluk, kita dah belajar yang lepas, makhluk ni antara ciri dia baharu. Apa maksud baharu? Berubah-ubah. Bahasa Arab panggil apa? Mutaghayyir, ya, taghayyur. Makhluk berubah. Sentiasa berubah? Ya. Makhluk tak pernah kekal zat dia dan sifat dia pada masa yang kedua. Sentiasa berubah. Cuma kita kenal tak kenal, faham tak faham, sedar tak sedar perubahan tersebut. Allah mustahil berubah, dulu kini selamanya. Makhluk sentiasa duk berubah-ubah, dulu kini selamanya. Ada tak ada, mengaji tak mengaji, siang malam. Umumnya sebut siang malam tu kan, siang macam mana? Detail loh, detik, saat, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, macam mana? Sentiasa berubah. Tak pernah ada alam ni dalam keadaan pegun walaupun seketika. Allah Ta'ala jadikan alam ni macam mana? Semua dalam keadaan mutaghayyir. Itulah dipanggil baharu alam. Jadi bila alam ni di atas zat yang ada pada alam, sama ada dia jauhar, sama ada bersusun, dia akan jisim, dengan tu dia occupy space, nama dia jirim, ataupun dia tak kita tak boleh nak mengenal pasti dia ambil ruang macam mana tu. Dia ada tapi terlalu seni untuk dihikayatkan. Dia panggil jisim latif. Sifat dan zat yang ada pada makhluk sentiasa berubah-ubah, sentiasa berubah-ubah. Allah, ya, Subhanallah. Dia ad-daim, al-baqi. Apa makna baqi? Kekal. Kekal maksudnya apa? La yaqbalu taghayyur. Dia tak boleh, dia tak ada terima perubahan sikit pun, tak. Allah dulu kini selamanya, zat dia, sifat dia kama huwa, kama alaihi kan, seperti mana keadaan dia yang dia sedia ada, macam itulah dia ada sekarang. Allah mustahil dia akan berubah yang makhluk mengubah dia. Subhanallah. Bahkan makhluklah yang berubah-ubah ni disebabkan Allah yang mengubah-ubah ini. Kena hadam betul-betul lo, fahaman tu. Yang tu hadam, saya kata hadam macam apa? Yang tu adalah ilmu-ilmu untuk membolehkan kita istilahnya nak suluk orang Ta'ala. Istilah suluk apa? Berjalan dan sedar, kita boleh realize dan recognize la ilaha illallah. Tak bergerak sesuatu pun melainkan Allah lagi. Takkan aku boleh sampai balik, datang balik, mana? Illallah, 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 illallah. Semua buat. Kalau kita tak ada ilmu tu, tak faham tu, tak faham la ilaha illallah, tak boleh nak nafi makhluk ni tak ada sifat uluhiyah dari sudut zat. Dengan bahasa lain, makhluk takkan ada kesempurnaan sama sekali. Makhluk ni kurang, fakir. Sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Tak ada apa perubahan yang ada pada makhluk melainkan Allah yang mengubahnya. Di atas ciri dan sifat dia jauhar, jirim, jisim latif, dan bersama dengan dia ada arad. Tu. Nak faham situ lah tu. Nak faham situ lah tu. Cuma ada istilah ni, tak nak, suka tak suka, kena hadam. Sebab bila kita hadam ni, dia mudah nak faham. Itu je. Dia mudah nak proses. Pergi ikut mana pun, alhamdulillah, faqih, faham kita. Dan ada jalan kita untuk boleh sedar ke Allah Ta'ala, realize ke Allah Ta'ala. Kalau tak faham, istilahnya macam orang buta teraba-raba, dia tak nampak jalan nak tuju ke mana. Tapi kalau orang yang celik, dia tahu apa yang sedang berlaku, dia kenal apa yang ada pada makhluk. Dengan makhluk ni, dia kenal siapa pencipta makhluk. Pasal kita memang tak boleh nak dapatkan zat Allah Ta'ala, tak boleh. Dalil sebut tadi, la
tudrikuhul absaru. Allah Ta'ala tak boleh dicapai akan dia oleh penglihatan mata. Mana-mana penglihatan mata disebabkan kat dunia yang tak boleh capai. Berakhirat itu kurniaan dia. Dia bagi keupayaan mata kita boleh melihat. Itu atas kurniaan dia boleh melihat zat dia yang laisa kamitslihi syai'. Betul lihat macam mana? Wallahu a'lam. Bukan dalam keupayaan kita. Penglihatan pula luar biasa, bukan dengan keupayaan macam ni. Orang yang kasyaf pun kita dah kata special. Beruang lang punya mata pun kita kata special. Kucing pun special. Malam-malam dia boleh jalan berlari, tak melanggar apa pun, walaupun tak ada lampu yang suluh dia. Yang tu pun dah special. Tambah yang Allah Ta'ala bagi kebolehan untuk kebolehan mata kita melihat dia. Bahkan kita belajar tauhid, ada sebagian ulama kita melihat Allah Ta'ala esok bukan mata saja, tapi wujuhun yawma idzin nazirah, nadhirah ila rabbiha nazirah. Muka ni akan bercahaya dan berseri, dan muka kita Allah Ta'ala beri kebolehan untuk melihat Allah Ta'ala, bukan mata je. Atas syarahan ulama, dia kata isyarat muka tu apa maksud muka? Maksudnya seluruh jasad. Dia termasuk dalam majas mursal, itlaqil juz wa iradatil kull, ataupun terbalik, iradatil kull, itlaqil kull wa iradatil juz. Allah Ta'ala tak mustahil dia nak jadikan seluruh jasad kita boleh ada keupayaan melihat Allah Ta'ala, bukan saja mata diberi keupayaan melihat dia. Itu satu sifat istimewa Allah Ta'ala beri. Ada pun kat dunia, la tudrikul absar. Di atas tak boleh nak faham, tak boleh nak dapat dengan Allah Ta'ala tu. Tu yang kena faham. Apa yang kita boleh dapat, boleh terlintas, boleh terfikir, boleh reti, boleh apa ada pengetahuan, boleh ada kefahaman yang istilahnya jirim, jisim, jauhar, arad, jisim latif. Ni nak jumpa arad pula ni. Semua ni adalah sifat-sifat makhluk Allah Subhanallah. Itu tujuan yang kita belajar tu. Pasal apa tu? Nak mantapkan faham kita la ilaha illallah. Nak mantapkan faham apa? Laisa kamitslihi syai'. Nak mantapkan faham apa? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nak mantapkan apa? Nak mantapkan faham la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nak mantapkan apa? Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Roh pun kita tak boleh faham, macam mana nak mendapatkan faham zat Allah. Subhanallah. Ada pahaman sesat aja yang memang dia letakkan faham Allah ada muka, Allah di atas, Allah ada tangan. Subhanallah. Pahaman ni sesat. Dalam masa yang sama dia kata Allah ada muka-muka yang layak. Dia hanya kata dia macam mana muka tak usah hurai, dia hanya menyerahkan kaifiat, tapi dia memberikan makna muka ialah muka. Sesat pahaman ni. Pahaman ni pahaman Cik Wahab tu lah. Ya. Pasal dia tak faham prinsip macam mana nak kata la tudrikuhul absar tu. Dan tak faham prinsip macam mana nak istilah kata salaf tu, dia tafwid makna. Dia orang isbat makna, tafwid kaifiat. Tu istilah sikit. Dia kata muka macam mana muka yang layak. Tak usah bahas muka macam mana. Tapi sebenarnya dia dah bahas dah muka tu. Sedangkan muka sifat makhluk. Muka bukan sifat Allah Ta'ala. Muka bukan sifat. Muka adalah juzuk, anggota. Muka adalah zat. Boleh faham? Muka adalah zat. Cantik sifat. Muka zat, juzuk daripada zat. Mata zat, tangan zat. Dia kata yang tu sifat. Tu sewil tu. Habis. Okey, sana. Satu ngaji ni pastikan ambil ilmu daripada jalan yang betul. InsyaAllah perjalanan betul ni bersuluh kita. Istilah bersuluh tu maksudnya reti sungguh, faham sungguh. Suluh pula bukan suluh lampu biasa, spotlight ni. Bofi bahasa gitu kan. Suluhan matahari, terang benderang. Memang tak boleh diragui lagi. Baik. Jadi atas kita nak jumpa istilah apa ni? Allah bukan arad. Atas terjemah mudah, arad tu sifat, iaitu sifat yang berubah-ubah. Satu, Allah tak diistilahkan arad. Maksudnya apa? Sifat Allah bukan berubah. Allah melihat dulu dengan melihat sekarang bukan berubah. Zat dia tak berubah, sifat dia tak berubah. Kita, zat kita berubah, sifat kita berubah.
Kita je kena perasan berubah tak berubah kan. Sebut mata lah kan, kita sebut macam mana? Mata ni guna lama dah. Kita duk rasa mata kita mata yang macam dulu sifat aja lain kan. Dulu terang lah ni kabur lah. Dulu tak pakai spek, sekarang spek. Dulu mata bersih putih, kau tengok mata putih lah ni berserabut tengok. Contoh lah kan. Gigi dulu putih je lah ni tengok pagak luruh ni gajah lalu kan. Yang ni ayam lompat pagak, yang ni tak ada pagak, habis lah kan. Saya nak sebut apa ni? Gigi ni berlubang sana, berlubang sini, buruk sana, buruk sini. Ni apa? Kita duk rasa macam gigi lama, tak sentiasa berubah, tak pernah kekal dalam masa yang kedua. Nisbah nak bercakap satu hal, tapi kena faham makhluk ni sentiasa berubah. Sentiasa berubah. Satu tak dibahasakan arat Allah Ta'ala. Pasal apa? Arat ni berubah, Allah mustahil berubah. Jadi arat ni sifat yang berubah-ubah, yang tiada sah terasing daripada jirim. Dia sifat yang memang ada, sifat yang ada pada jirim, yang mustahil jirim tak ada arat. Macam mana mustahilnya? Dia atas prinsip mustahil zat tanpa sifat. Macam itulah mustahilnya zat makhluk ataupun jirim tanpa arat. Termasuk dalam jirim tu jisim tanpa arat, mustahil. Macam mana mustahilnya zat tanpa sifat. Bab ni dia sabit dengan nafs, sabit dengan akli, sabit dengan Quran hadis, sabit dengan akal. Akal pun tak boleh nafikan zat mesti ada sifat. Sabit dalam Quran pun menunjukkan memang setiap zat mesti ada sifat, mesti. Dan setiap nama mesti ada tempat rujuk nama, mesti kan? Bahkan bahasa pun macam tu. Apa dia? Fi'il, bila ada fi'il pun mesti ada fa'il, memang macam tu. Setiap isim mesti ada musamma, setiap sifat mesti ada mausuf. Bahasa pun macam tu lah. Quran pula turun inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, dia betul Arabi. Jadi antara nak bagi faham Quran ni mesti ikut uslub Arabi. Jadi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Apa yang Arabiyyan? Min haitsu asalib, daripada uslub dia Arabi, lughah dia Arabi, zauq dia Arabi, mufradat dia Arabi, dilalah dia Arabi. Semua bentuk nak faham dia mesti mengikut Arabiyyan. Satu kena belajar nahwu, sarah, balaghah, mantiq, lughah, istiqaq, semua kena belajar. Kalau tak nak faham macam mana Arabiyyan tu. Jadi antaranya ialah zat, nama mesti ada musamma, nama mesti ada pemilik nama. Istilahnya nama mesti ada zat, zat mesti ada sifat. Mesti. Antara sifat makhluk, jirim, jisim, jawhar, mesti ada arat. Siap. Boleh telan. Ke rasa tinggi sangat tu bahasa-bahasa tu. Memang tak bisa dengar kan? Dengar lah. Atau macam mana? Satu ngaji kau boleh tidur. Tidur tertinggal lah. Tak tidur pun kadang tertinggal lah. Kalau tidur lagi nak faham ke mana? Betul kata pula Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat aku nak faham. Faham perlu otak kau, syarat tak cukup. Memang saya sebut syarat tak cukup. Pasal Allah Ta'ala dia buat sesuatu semua bersyarat. Peraturan apa pun, nak Islam, nak jadi sah Islam, sah iman pun bersyarat. Nak sah iman pun kena mengucap dulu, baru sah iman. Bersyarat semua. Tak ada syarat, tak ada masyurut. Tak ada syarat, tak ada masyurut. Jadi macam mana nak faham kalau tak bisa dengar? Macam mana nak faham kalau tak hadam? Macam mana nak faham kalau tak biasa peduli dengan bahasa? Macam mana? Pasal Tuhan Quran turun dengan bahasa. Antara sabak nak faham ialah bahasa. Antara nak faham adalah lazim malzum. Apa dia? Zat, lazim daripada zat mesti ada sifat. Sifat mesti lazim daripada sifat, ada di zat. Mana boleh tinggal? Atau bicara jirim. Jirim mesti ada arat. Mana mungkin arat tanpa jirim? Mana mungkin? Yang ini adalah kaedah-kaedah yang telah disusun. Istilah lazim malzum tu yang kalau tak bahas dari sudut nas pun akal. Bahkan akal mensabitkan dia, nas pun menunjukkan cara nak ambil faham daripada Al-Quran hadis. Itulah kaedah dia, itulah uslub dia. Kalau sebut innama, macam mana nak faham innama? Mesti faham ikut uslub Arab. Di huruf menunjukkan makna apa?
Ada inna, waktu masuk ma, membatalkan amalan inna. Tansibul isbah wa tarfa'ul khabar. Oh, mesti faham semua lah. Waktu ada masuk ma pula, dia jadi ada tu hasrin untuk menunjukkan khususiyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'mal ni binniyat, ba pula jar, huruf jar, mesti ada tempat ta'alluq. Innamal a'malu tasihhu binniyat ke takmulu binniyat. Oh, semua bahas mesti ikut bahasa. Mana boleh bahas bodoh-bodoh gitu? Ada disiplin yang kena faham. Satu kita nak faham ni, atas ambil nak faham mukhalafah, atas kita bicara jirim, jisim, jauhar, arad, nak faham disiplin bahasa dan istilah mesti. Macam mana nak faham zat, asma, zat, sifat. Kenapa tu? Dia termasuk dalam talazum antara isim mesti ada musamma. Bahasa lain, isim mesti ada zat, zat mesti ada sifat. Sifat lazim, sifat mesti ada di zat, mesti. Boleh hadam saya cakap apa? Apa dia zat, apa dia sifat. Atau istilah kita faham ke makhluk ni, jirim, arad. Faham jirim ada arad, jauhar pun ada arad, jisim pun ada arad. Cuma atas nama jirim, pandang pada sudut occupied space. Pandang pada jisim, dia bersusun tak bersusun. Macam mana cara susun? Dia tunggal, nama dia jauhar. Masing-masing akan ada arad dia. Satu kalau kita sebut atas nama makhluk apa? Besi, tembaga, magnesium, kuprum, apa lagi? Emas, perak. Orang nak sebut macam-macam, bauxite, aluminium, natrium, kalium, kalsium. Logam-logam yang nak sebut tak larat kita sebut. Kita pun kenal logam apa benda je. Semua ciri berbeza, arad berbeza. Yang ni konduktor, yang ni tak konduktor, yang ni konduktor baik, yang ni berkarat, tak berkarat, yang ni tidak balas dengan oksigen macam mana, yang ni tidak balas dengan tidak balas dengan oksigen macam mana, tidak balas dengan karbon macam mana. Ada nama-nama dia pula, tidak balas dia akan hasil apa. Dia mesti ada zat, ada jirim, jisim, jauhar tu, dan akan ada arad. Maksud apa? Nama dia lain akan rujuk pada zat lain, jirim lain, dan akan ada sifat yang lain. Sifat itulah dipanggil arad. Jual besi 1 gram RM200, ada orang beli tak agak-agak? Besi emas kalau 1 gram RM200, berabot orang belilah ni, pasal duk mahal ni. Besi sekilo boleh kan RM100. Kalau emas sekilo RM100 beli tak? Membunuh nak dapat. Siapa? Emas sekilo RM100. Wow. 1 gram pun 200. 1 gram, bukan 10 gram, bukan 10 gram, 1 gram. Cerita apa ni? Pasal apa boleh berbeza-beza tu? Jawab. Arad. Emas lain sifat. Plastik 1 gram RM200, agak-agak ada orang beli plastik. Bulu hidung 1 gram RM100, ada orang beli. Kenapa? Arad, sifat. Baik, saja ke sana sikit saya nak tunjukkan arad tu apa. Itu je arad, iaitu sifat yang berubah-ubah yang tiada sah terasing daripada jirim. Sebut jirim mesti ada arad. Dengan bahasa lain, sebut je sifat-sifat makhluk, sama ada jirim, saya sebut umum macam ni, sama ada jisim, sama ada jisim latif, sama ada jauhar, semua arad. Mesti ada arad. Pasal mana mungkin zat makhluk tanpa sifat. Sifat yang ada pada makhluk itulah dipanggil arad. Disebut jirim je pasal apa? Ghalabah, ghalib. Maksudnya apa? Jirim pun ada arad, jauhar pun ada arad, jisim pun ada arad, jisim latif pun ada arad. Contoh dia kata seperti warna putih, kuning, gerak, diam, rasa, bau, suara, sejuk, panas, muda, tua dan lain-lain. Pada tiap-tiap sifat-sifat arad. Ini disebut mudahnya. Yang ni nak mengaji khas, nak faham betul-betul, memang kena mengaji pelajaran sains, subjek dia sains pula khas, nama dia kimia. Memang duduk itu.
Yang saya duk sebut apa dia, struktur berkarat tak berkarat, mengelit tak mengelit, oh hak tu lain sifat, lain nilai, lain value. Apa beza besi dengan keluli? Kita tu pun tak kerti. Apa beza emas dengan perak? Yang membezakan emas dengan perak, kan kita tak pandai yang ilmu tu kan, betul kan? Beza tak? Apa beza kayu dengan logam? Apa beza kayu dengan logam? Besar dia tak mana? Sifat apa yang menyebabkan beza kayu dengan logam? Wiring ni kita tukar pakai kayu je boleh. Buang dawai dalam tu pakai plastik kat luar je, boleh. Apa beza besar dia? Konduktor tak konduktor. Dia mengalir elektrik tak mengalir elektrik. Macam mana elektrik boleh mengalir kat dia? Oh, satu hal nak mikir lah. Pakai emas dengan copper dengan kuprum, mana lagi bagus? Bagus. Mana lebih konduktor? Emas dengan kuprum. Saja saya soal-soal macam tu lah kan. Itu saya kata nak lanjut tu kena ngaji ilmu sains lah. Ini kita mengaji ni adalah kita bukan nak matlamat sains, tapi situlah dia punya bahas dia. Kau nak panjang-panjang tu. Saya kalau kitab pun saya rasa kalau disebut gitulah lagi emas kuprum apalah, kita ngangah ya. Satu disebut nasib baiklah disebut bodoh-bodoh gitu. Tapi jangan duk sangka ilmu ulama kita bodoh-bodoh tau. Tapi itulah kepahaman yang kena faham. Itulah arat nama dia. Saya faham dia apa? Pasal kalau buka kitab besar-besar dia syarah arat tu baru kita akan faham. Oh, ulama kita pakar ilmu sains namanya. Dia cerita sebiji-sebiji. Kalau saya sebut misal antara arat Allahumma salli CO2 dengan H2, siapa akan ada di atas, siapa akan ada di bawah? Pandai itu sains dan kimia tak faham, diam sudahlah, mengakulah bodoh. H2 dengan CO2, siapa di atas, siapa di bawah? CO2 atas ya. CO2 apa? Karbon dioksida. H2 apa? H2 gas hidrogen. Siapa ringan? Hidrogen dengan karbon dioksida siapa ringan? Oh, ringan berat pun tak tahu. Alamak, leceh lah. Apa tu? Itulah arat. Ringan. Tanya besi dengan apple berbual dalam air, siapa timbul? Yang tu saya tak tanya dalam bentuk formula sains. Yang tu pun tak kerti jawab. Punyalah bengong. Nanti beli buah apple pun dalam air. Tengok siapa tenggelam. Bubuh air. Bubuh dalam satu bekas air, tu ambil minyak kelapa, minyak nyor, tuang. Siapa duduk atas, siapa duduk bawah? Minyak nyor di atas. Ambil petrol pula, tuang. Minyak nyor, petrol, air. 1, 2, 3. Ada 3 lapisan nanti. Siapa duduk atas sekali? Petrol. Lepas tu? Minyak masak. Lepas tu? Air. Bubuh raksa pula, tuang. Raksa tahu? Raksa. Mercury je. Siapa bawah sekali? Raksa duduk bawah sekali. Macam mana boleh tahu? Itulah aku khabar ngaji sains. Saya taklah pakar sains, tapi asas sains macam tu saya tahulah. Macam mana yang tu pun kena kenal. Kenal tu kenapa kenal makhluk? Siapa yang bagi, macam mana boleh beza tu? Tengok struktur merkuri macam mana, struktur air macam mana, struktur minyak kelapa sawit macam mana, kalau minyak petrol struktur dia macam mana, apa beza 95 dengan 97? Kalau lukis struktur lah RON 95, macam mana rupa petrol RON 95, macam mana struktur dia, berapa karbon, berapa hidrogen, berapa oksigen, berapa molekul-molekul masing-masing, macam mana dia struktur apa? Tak ada ilmu kita. Soal, ada tak ilmu kat situ? Kenapa boleh beza? Arat pandai, cukup lah tu. Saya nak ajar dengan ilmu mudah arat. Disebut tua, muda, besar, kecil, yang tu lah saya tak urai pun tak apa. Tapi saya nak tunjuk kata arat macam ni ya. Contoh, saya memang kalau saya ajar kampung, saya ajar budak cerdik pun saya bagi contoh ni paling mudah. Sains tak semua orang boleh hadam, tapi yang ni jangan tak tahu
Ni pun kadang orang tak hadam juga. Pasal nak cerita bab ilmu masak ni. Kita nak buat cucur. Ambil tepung. Kita tak bancuh dengan apa pun. Ambil tepung tu, bagi jerang minyak pada panas, tabur tepung. Macam mana rupa ya? Macam mana rupa? Tak tahu, tak pernah buat. Nanti buat. Agak-agak macam mana rupa? Minyak panas kan dia, ambil tepung, tabur. Macam mana? Merah. Hangit. Hangit yuk. Hangit. Nak buat cucur tak boleh tepung saja, dia kena bancuh dengan air. Okey, ambil air bancuh dengan tepung. Bagi panas minyak, ambil sekarang. Macam mana? Dia masak lah. Angkat. Gigit tengok. Sedap tak? Lembut. Lembut. Tak biasa buat cucur kot. Tepung dah lah tawar. Kerah. Kan? Untuk macam mana nak bagi rasa sikit? Bos sikit garam, bos gula sikit. Makan. Goreng. Rupa dia pun nanti lain sikit. Kalau gula banyak sikit, nanti nampak dia warna perang. Lagi banyak, lagi dia jadi sedap, jadi hangit pula. Sekejap je dia jadi hitam. Gigit je lah. Rasa lembut sikit. Itu manis. Ada perasa garam. Macam mana nak bagi struktur dia lagi lembut lagi? Macam mana? Buah yes. Sebelum yes, buah ayo. Dah bubuh dah ayo. Buah telur. Andai Faiz. Buah telur sebiji, buah tepung. Saya tak sebutlah banyak mana kan. Umum aja saya sebut ni. Buah telur. Agak-agak macam mana nanti tepung tu? Soft. Boleh jadi makan minyak. Kenapa dia beza-beza? Saya nak ajar tu. Saya bukan ajar buat cucur tau. Apa? Arat. Bubur air struktur dia macam lain. Bubur mentega struktur dia macam lain. Bubur yeast pula. Peram pula 3 jam. Macam mana rupanya? Tak goreng lagi pun dah naik. Buka-buka. Dia besarnya. Asal besar tu. Tinggal-tinggal macam mana? Asal dia keras. Matu. Istilahnya padat. Tinggal 3 jam macam mana? Besar, kembung, berudara, berliang kan, dalam dia. Goreng pula macam mana? Sama tak dengan yang tak bubuh yeast? Tak sama. Bubuh pula overlap apa menatang apa-apa lah saya tak kerti kata. Bubuh macam ni, bubuh macam ni, bubuh macam ni. Yang ni jadi pizza, ni jadi roti burger, yang ni jadi apa? Ini jadi kek, ini jadi kek kukus. Ni yang ni jadi bahulu, yang ni jadi kenapa jadi nama lain-lain? Sifat lain-lain, bahan lain-lain, jirim yang lain, jisim yang lain, jauhar yang lain. Tentulah struktur dia lain-lain, sifat dia lain-lain. Ni lembut, ni keras, ni panas, ni sejuk, ni kematu, ni lembut. Macam tu kan? Di atas sifat pula dia ada yang membebaskan haba, ada yang menyerap haba. Petrol kalau pegang sejuk tak? Kenapa? Tak tahu. Minyak angin, minyak zarapah. Saya kecil-kecil dulu minyak zarapah lah masyur. Sapu macam. Kena ke anu pula, agak-agak macam mana? Melompat basuh dengan ayuh lagi panas. Tak faham sudah saya khabar apa tu. Betul ke? Ada minyak panas kan? Ada benda sapu kat kulit macam mana? Sejuk je. Betul ke saya sebut ni? Kenapa tu? Arat. Ada yang menyerap haba, ada yang membebas haba. Ada benda kita pegang bila kena air macam mana? Melepuh sangat. Ada ke benda macam tu? Ada? Yang tu pergi ngaji lain lah. Saya bukan ajar panjang tu. Ni pun dah panjang lah sebenarnya saya sebut ni. Saya nak cerita apa tu? Semua tu dipanggil arat. Kita tengok pokok kayu jati, umur dia 100 tahun. Yang ni kayu jati baru 10 tahun. Tengok beza tak struktur kayu dia? Apa beza? Macam mana? Yang ni nampak gelap sikit, yang ni cerah sikit, yang ni keras sikit, yang ni lembut sikit kan? Yang ni rapuh, yang ni urat dia cantik, yang ni timbul. Beza. Kenapa? Arat dia.
Arad dia. Saya duduk sebelah Cik Dolah, agak-agak sopa tak kulit saya dengan Cik Dolah. Itu kan Cik Dolah dengan budak-budak ni duduk sebelah saya. Rupa macam mana? Pipi siapa gebu? Pipi saya. Allah. Kenapa demo ni? Budak-budak pipi gebu lah. Macam kita ni keikut bubuh bedak sejuk senyum tabur. Maksud apa? Arad berbeza. Boleh kan? Nak faham kan? Cukup lah. Itulah arad. Jadi makhluk sifat dia tu besar, kecil, saiz, hitam, putih. Nanti akan ada rupa lah. Ni macam ni, nama dia mata, ni tangan, ni juzuk, ni kaki, ni depan, ni belakang. Dia akan jadi macam tu lah. Yang tu dari sudut lain pula. Yang ni atas kita sebut arad. Itulah ada panas, sejuk, membebaskan haba, menyerap haba. Ada yang lembut, kasar, terapung. Ada yang timbul, ada yang tenggelam. Macam-macam ciri nak sebut. Tu disebut tu. Apa dia? Ada bau, suara. Bau lah yang ni wangi, tak wangi. Durian tu. Durian. Bau durian lain, bau manggis lain. Durian 101 lain, D24 lain, musangking lain. Blackthorn lain. Orang pakar ni, gua durian. Kalau kampung pun, dia tak tahu nama apa ni. Kalau bau macam ni selalu sedap ni. Bau dia tahu lah sedap. Kalau yang terror tu dia tengok tangkai pun tahu. Yang ni isi kuning, ni isi putih. Tak percaya? Taruh dengan saya tak? Yang ni saya kata kuning. Ni kuning. Buka tak? Kuning. Buka tengok. Dia tengok tangkai je. Ni putih. Tak percaya? Cuba buka tak? Belah. Ambil pisau, tarik tak? Buka. Saya kata putih. Putih. Kalau betul saya bagi RM50. Okey, buka. Putih tak? RM50. Okey. Jangan main judi pula nanti. Saya cerita apa? Ada orang boleh mengenal macam tu. Sampai macam tu dia kenal. Pasal apa dia kenal? Dia kenal zat. Dengan zat tu ada arad. Di sebaliknya, dia kenal arad. Dan dengan arad tu dia kenal zat. Dia tahu nama apa. Kita tak kenal. Kita kaca dengan permata pun tak kerti. Apa masalah ni? Kita tak kenal zat dan arad. Macam mana pun zat arad, sama ada jirim, jisim, jauhar ni, apa nama dia? Makhluk. Allah subhanallah. Boleh? Itu je tujuan kita belajar tu. Satu ulama kita, lagi dia kenal makhluk, lagi dia akan tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat tu. Wahabi ni apa masalah dia? Dia tak kenal makhluk. Kalau atas sains saya kata, dia mana bengong ilmu sains. Boh pergi bahasa bengong. Kita bengong-bengong pun alhamdulillah akidah kita betul. Masa ulama dah ajar kita apa sepatutnya dia bersihkan. Dia orang ni bengong sains pun bengong, akidah pun bengong, syariat pun bengong. Haja sebut tu sikit. Nampak kedudukan macam tinggi duduk di kayangan tu, tapi tak boleh pakai, tak berpijak di alam nyata. Macam mana duduk di alam tinggi macam kayangan tu, rupanya duduk berangan aja lebih. Apa punya bahasa tu? Itu bahasa kiasan lah, tak faham tanya lain lah. PM tepi lah tu. Baik. Terus sekali lalu arad. Saya tak panjang lah, suara, bau, rasa. Faham? Diam, cukup. Jadi sifat arad ni apa? Nak sedarai betul-betul banyak lah. Cuma jangan saya tanya nanti tak faham. Sudah, benda mudah ya. Asal cerita mana atas ke makhluk. Makhluk pun sebenarnya istilahnya ada zat, ada sifat. Ini tujuan kita belajar ni. Cuma atas istilahnya zat makhluk, umumnya dalam belajar tauhid kita tak panggil zat. Bahkan dipanggil jirim, jisim, jauhar macam tu. Sifat makhluk dipanggil arad. Macam mana pun kalau sebut, kena faham zat Allah, sifat Allah, zat makhluk, sifat makhluk. Kalau nak sebut macam tu, tetap lain langsung zat Allah, sifat Allah dengan zat makhluk, sifat makhluk. Macam mana? Sangat beza. Mukhalafah. Bumi dengan langit. Istilahnya apa? Terang dan gelap, hidup dan mati. Jauh sangat perbezaan. Khasnya bab zat, tak ada siapa yang boleh nak mendapat, nak boleh melihat, nak boleh memahamkan zat Allah Ta'ala. No, nobody. Satu apa-apa kalimah-kalimah yang menunjukkan makna-makna yang boleh bermaknakan mana jirim, mana jisim, mana jauhar, mana arad ni, ayat tu nanti dengan la ilaha illallah, yang tu ayat muhkam, yang lain adalah mutasyabihat. Istilah saya duduk sebut banyak kali lah tu. Pasal tu memang disiplin besar mengaji.
Dan bukan ia pihak. Ni bab lain pula, bab pihak. Yang ni bab apa pula? Ni bab dimensi. Tadi bab ciri-ciri penstrukturan. Dengan tu akan ada arat, dan akan ada jirim, jisim, jauhar apa. Ni apa? Dimensi. Apa dia? Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Dimension. 3D. 4D lain pula, 2D lain. Dimension. Jumpa nanti lah. Sebut lagi panjang sangat, berserabut belah otak. Faham tak apa? Situ dulu. Belajar apa malam ni? Arat. Alhamdulillah. Nak lanjut, pergi ngaji peredah dia. Tujuan kita nak kenal ni, sekali lalu ia dapat perendahan. Walaupun tak belajar tinggi-tinggi, macam mana? Subhanallah, daripada sifat-sifat makhluk. Allah bukan putih, besar, atas, bawah. Besar. Saiz apa tu pun termasuk dalam itu dimension lah. Itu dimension lah. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, besar, kecil, itu dimensi. Tambah 2 dimensi, 3 dimensi. Allah bukan dimensi. Allah yang buat dimensi. Takkan dia ada dimensi. Subhanallah. Dimensi sifat makhluk. Dimensi pula tak faham. Tomorrow morning, insya-Allah. Cik Dolah faham dimensi? Tak faham. Biar. Saja mesti tanya Cik Dolah, seorang lama kan. Budak baru pun tak faham kata. Apa? Masing-masing lah tu. Tak faham pun nanti ambil je bahasa Melayu apa benda. Situ dulu. Ada soal? Arat ni disebah lah, tak boleh. Pasal definisi arat, dia sifat yang berubah. Maksudnya dia dah sebut awal-awal. Satu, sifat kata kat makhluk sah. Pasal memang kita belajar nahwu pun, Zaidun al-alim. Ja'a Zaidun ar-raqib. Sah untuk panggil sifat. Sifat, na'at, sah. Tapi Allah al-alim, dia arat Allah Ta'ala. Woi. Orang tak sebut itulah. Okey. Ya. Ya. Antara istilahnya masih dipanggil arat. Ya. Ya. Betul. Gebu, licin, berat, ringan, macam kita berdarah, bertulang, berkaki, kan. Beranggota, berjuzuk, bertelinga, bermata, itu istilahnya arat-arat. Bahkan dia akan bukan saja arat, nanti dia panggil ajza. Dia akan ada berjuzuk-juzuk. Umum arat ni sifat, dan dengan sifat ni nanti dia akan ada struktur yang tertentu. Macam arat macam ni, bentuk macam ni orang panggil mata, yang ni orang panggil telinga, yang ni dipanggil hidung, yang ni dipanggil mulut, yang ni dipanggil gigi. Dia akan ada nama dia. Pasal apa tu? Pasal bentuk yang berbeza, shape yang berbentuk yang berbeza, dia akan nama berbentuk, function yang berbeza, bentuk, fungsi, yang tu menyebabkan perbezaan nama. Itulah. Dari atas sebutan tu betul lah tu. Maksudnya kalau atas mata permainan ni, arat permainan ni lah. Permata kaca takkan nak kata berbulu, berurat, berdarah. Kalau daging dalam sifat daging, kalau kayu sifat kayu, batu sifat batu. Itulah. Malaikat sifat malaikat. Okay. Semua tu arat. Okey, lain. Satu soalan ni belah kanan saya je, belah kiri ni tak ada soalan ni. Saja guna gitu kan. Situ dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayyatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.